Okey. Boleh dengar Hello? Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, boleh dengar lah. Boleh nampak? Okey, baik. Kita Okey, sekarang ni kita sudah masuk yang ke bahagian yang kedua lah dalam bab yang kelima Okey, iaitu pelembapan dan resonance. Okey, jadi nanti pembentang dia akan cerita detail lah. Okey, pelembapan dan resonance. Dia simple je, dalam buku teks kamu tu beberapa muka surat sahaja. Okey, kena faham konsep saja. Dia tak ada rumus apa-apa, tidak ada. Dia hanya konsep saja. Okey, pembentang ready Boleh mula kalau ready. Boleh mulakan cikgu? Boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan dan Cikgu Hamdi. Pada pagi ini kami akan membentangkan tajuk 5.2 pelembapan dan resonans. Pelembapan dalam sistem ayunan. Setiap sistem ayunan akan berayun dengan amplitud yang semakin mengecil dan akhirnya berhenti berayun. 2. Hal ini adalah disebabkan oleh kehilangan tenaga daripada sistem yang berayun itu akibat daripada faktor-faktor seperti rintangan udara dan geseran di beberapa sistem itu. 3. Pelembapan dikatakan telah berlaku pada suatu sistem berayun apabila sistem itu kehilangan tenaga ke sekitar yang biasanya berlaku dalam bentuk tenaga haba. Dua jenis pelembapan. Yang pertama, pelembapan luar. Pelembapan luar yang disebabkan oleh daya geseran. Yang kedua, pelembapan dalam yang disebabkan oleh molekul sistem yang merenggang dan mampat semasa getaran. Contoh graf pelembapan yalah tu. Contoh graf. Jadi boleh cerita sikit? Semakin apa? Semakin sama cikgu. Dia pelembapan ni cikgu, dia semakin berkurang cikgu. Apa yang berkurang, apa yang bertambah? Kena cerita ni, graf ni. Apa, cuba cerita ni. Dia ada paksi apa, dia ada paksi X apa. Kita cerita ni. Dia graf tu cikgu, dia paksi sesaran melawan massa cikgu. Lepas tu, apa yang berlaku? Semakin bertambah apa? Dia semakin bertambah macam faktor-faktor dia tadi kan rintangan udara tu kan.
Jadi semakin lama dia punya, contohnya kalau macam ayunan bandul, dia semakin berkurang Cigo. Kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan pelembapan Cigo. Ya, apa yang berkurang tu? Dia punya tenaga Cigo. Iya kan? Okey, dia Apa punya tenaga ataupun dalam gambar ni, ini kamu panggil apa ni kalau ada graf ni? Dia punya tingginya. amplitude Cigo. Itulah point dia. Jadi semakin bertambah masa ni, baca kod paksi dia, semakin bertambah masa, cuba mau tengok amplitude dia makin apa? Semakin berkurang Cigo. Kurang. Disebabkan oleh faktor-faktor tadilah yang memperlahankan yang pelembapan tu lah. Okey. Itulah maksudnya kena cerita graf ni. Okey, next. Okey, boleh sambung je. Sambung je. Ada siapa sambung? Mana saudari ke? Dia, tiada sudah dia? Tiada sudah ni dia ni. Lain kan tu kali kan? Okey, siapa-siapa ahli kumpulan? Boleh sambunglah. Ahli-ahli. Kami dua saja. Kamu dua je? Cuba tanya Adika tu, dia masalah lain kah? Kejap Cigo. Dia terkeluar sekejap Cigo. Terkeluar sekejap. Kita sambung lah Cigo. Boleh. Okey, yang ini contoh pelembapan. Ini yang dia punya graf lah tadi, sesaran lawan masa. Pada hakikatnya suatu sistem bergetar akhirnya akan berhenti ataupun amplitudenya semakin berkurang terhadap masa. Ini disebabkan berlakunya proses pelembapan. Proses pelembapan ialah proses kehilangan tenaga pada sistem bergetar dalam bentuk haba. Pelembapan luaran disebabkan faktor-faktor luaran seperti rintangan udara dan geseran. Pelembapan dalaman disebabkan faktor-faktor dalaman seperti geseran antara atom-atom semasa atom-atom bergetar. Satu contoh kegunaan pelembapan dalam kehidupan seharian ialah spring pada kereta akan berhenti bergetar apabila terhentak pada permukaan jalan yang keras. Tak apa. Jadi Adika ada sudah kamu sambung je Adika. Resonans dalam sistem ayunan. Pertama, jika satu sistem bergetar kehilangan tenaga, tenaga itu dapat digantikan dengan mengenakan satu daya kepada sistem secara berkala. Apabila frekuensi daya yang dikenakan itu sama dengan frekuensi asli sistem, amplitud getaran itu bertambah. Sistem dikatakan berada dalam keadaan resonans. Resonans bermaksud sesuatu sistem yang bergetar dengan amplitud maksimum. Resonans berlaku apabila sistem bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Frekuensi asli ialah frekuensi satu sistem yang bergetar tanpa sebarang daya luar bertindak ke atasnya. Eksperimen menunjukkan fenomena resonans. Ayunkan bandul X didapati semua bandul berayun.
Okay, tak apa. Yang ini Tetapi bandul D berayun dengan amplitude maksimum. Ini disebabkan panjang bandul X panjang sama dengan panjang bandul D. Frekuensi X panjang okay. Frekuensi ayunan bandul X sama dengan frekuensi ayunan bandul D. Bandul D berayun dengan amplitude maksimum untuk menghasilkan fenomena resonans. Contoh-contoh fenomena resonans dalam kehidupan harian. Fenomena 1, ahli muzik menalakan frekuensi tali gitar, tali piano sama dengan frekuensi asli tali gitar, piano atau piano. Tali bergetar dengan amplitude maksimum menghasilkan bunyi yang kuat. Fenomena 2, penyanyi soprano menyanyi pada frekuensi sama dengan frekuensi asli getaran gelas. Getaran maksimum gelas menyebabkan gelas pecah. Fenomena 3, tiupan angin kuat menyebabkan jambatan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi asli. Jambatan akan runtuh hasil getaran jambatan pada amplitude maksimum. Okay, yang ni tak apalah, yang ni tak payah. Okay. Yang ni tak payah, ni tak payahlah. Ini pun tak payah. Okay, ada video kan? Video. Okay, kita tengok. Lama ke ni? Tapi benda yang simple-simple macam yang ini yang ni kiranya sudah faham kan? Yang ni maksudnya apa ni yang dia terang tadilah, yang semakin bertambah masa kamu tengok amplitude dia makin berkurang kan? Okay, jadi sudah diterangkanlah tadi. Cuma ini cikgu ni mengajar ni. Dia mengajar. Okay. Lepas tu yang kedua ini pun video kedua ni pun tak payahlah sebab ini macam mengajar juga ni, tak apa. Okay, kita tengok situasi yang jambatan apa tadi runtuh ataupun yang ini situasi apa lagi ni? Ini jambatan runtuh lah. Back out of the danger zone, all stricken spectators are driven to safety as the bridge gyrates like a nightmare high above the river, twisting, turning, curling. The lone motorist is forced to abandon the car. He has but a few minutes in which to save himself. Face to face with fate, his destiny hanging in the balance. Ini fenomena biasa di jambatan di negara Europe lah. Masa tu tak ada lagi teknologi yang macam sekarang lah. Sekarang memang jambatan konkret lah, tak bergerak. No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders Ini dia buckle runtuh and sudah giant cables snap like puny threads. There it goes! Dia runtuh. Okey. Jadi itulah yang disebabkan apa yang dikatakan sebagai resonance. Some claim it was the use of solid girders. Sama juga dengan video yang sini. Tacoma will rebuild. This time a bridge that will not.
fenomena ataupun kita panggil apa, kejadian yang disebabkan oleh resonance lah. Okey, resonance. Pembentang okey. Okey. Okey, cikgu. Okey, jadi saya rumuskan je lah benda ni. Sebab benda ni tak ada banyak kerana. Maksudnya dia hanya konsep untuk memahami sahaja. Jadi kita rumuskan balik lah. Jadi untuk yang pertama tadi, okey, tajuknya pun pelembapan dan resonance. Jadi dua kena faham. Satu pelembapan, satu resonance. Okey, pelembapan pula ada dua. Apa tadi dia sebut? Pelembapan apa? Dalam sama luar, cikgu. Dalam sama luar. Jadi pelembapan dalam sama pelembapan luar. Kalau resonance lah. Okey, kita tengok balik pelembapan. Okey, sebelum tu dia ceritalah pelembapan tu adalah disebabkan oleh kehilangan lembab kan. Dalam bahasa Melayu kata akar dia adalah lembab. Lembab maksudnya dia makin perlahan lah, sesuatu ayunan sistem lah. Okey, dia disebabkan oleh kehilangan tenaga lah. Ni penting ni, kehilangan tenaga. Okey, ada dua jenis pelembapan. Sebelum tu pelembapan tu dia akan menyebabkan tenaga hilang, biasanya dalam bentuk haba. Biasanya dalam bentuk haba sebab sistem itu dia terbina daripada atom-atom. Jadi bila bergetar maksudnya akan dikelilingkan ada udara. Jadi dia akan bergeser dengan udara. Jadi hilang dalam bentuk tenaga haba. Geseran kan menyebabkan jadi panas kan. Yang kedua, antara molekul-molekul pun ada juga geseran dia. Apabila atom-atom duduk sebelah-sebelah, kan atom dia punya susunan kan rapat-rapat kan. Bila bergetar maka setiap atom yang itu dia akan bergetar dan bergeser dengan atom sebelahnya. Dalam bentuk tenaga haba biasanya. Hilang Jadi ada dua jenis pelembapan tadi, luar dan pelembapan dalam. Pelembapan luar tu disebabkan oleh daya geseran. Ini sebenarnya kena tambah sikit ni. Daya geseran tu ataupun rintangan udara kan. Kalau tengok buku teks kamu tu, pelembapan luar, adakah dia sebut pelembapan luar? Pelembapan luar, ada tu dia kata. Sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Maksudnya di luarlah antara udara dengan sistem itu. Ini tambah sikit nanti, yang disebabkan oleh daya geseran dan rintangan udara. Okey, pelembapan luar. Maksudnya antara sistem itu dengan orang luar, dengan molekul udara lah, dengan di luar antara sistem dengan udara. Kalau yang dalam maksudnya dalam sistem lah. Maksudnya kalau dalam jambatan tadi tu, dalam jambatan itulah ada susunan molekul ataupun atom-atom yang bergetar. Bila dia bergetar maksudnya dia merenggang. Okey, sama ada dia merenggang ataupun dia dimampat semasa getaran tu, maka akan ada kehilangan tenaga haba juga di situ. Jadi ini bahagian dalam, internal, yang ni external. Okey. Jadi ini graf dia lah, semakin bertambah masa semakin berkurang amplitude ataupun tenaga Jadi kalau dalam soalan dia kata dia kata sama ada amplitude ataupun tenaga, sama saja. Kalau dalam soalan dia sebut semakin bertambah masa semakin berkurang tenaga pun betul, ataupun semakin bertambah masa semakin berkurang amplitude pun betul. Jadi tenaga dengan amplitude tu benda yang benda yang sama. Okey, logik lah. Kalau amplitude besar mestilah tenaga dia besar, macam ombak lah. Kalau ombak besar, tenaga besar lah. Okey, jadi benda tu benda yang sama lah. Okey, jadi yang ni saya tak ceritalah, memang sudah diceritakan. Ni saya tak cerita. Okey, sekarang ni resonance. Resonance ni simple je konsep dia, tapi susah untuk diingat lah sebenarnya. Resonance adalah suatu fenomena yang mana daya luar, daya luar yang kita bagi pada sistem tu
frekuensi yang kita bagi itu adalah sama dengan frekuensi asli sistem itu sendiri. Frekuensi asli sistem. Jadi sistem itu dia berayun kan. Bila sistem itu berayun, dia ada frekuensi dia sendiri kan, memanglah. Kita punya daya luar ni, kita pun ada frekuensi kita. Jadi resonance ni dia berlaku apabila daya yang kita bagi itu, kita punya frekuensi itu pada daya yang kita bagi itu adalah sama dengan frekuensi semasa ataupun frekuensi asli sistem itu sedang berayun. Contoh mudah. Nampak simple je tapi susah dipahami. Contoh mudah, kalau kamu pernah main buai, pernah tahu buai yang di taman permainan tu, buai kan? Tahu buai, buayang ke orang panggil Tahu, apa? cikgu. Ampayang ke buayang? Buayang kan? Buayan, cikgu. Contohlah kamu adik-beradik kan berebut main sebab ada satu je buai kan. Contohnya adik kamu main dululah Jadi kamu ni rasa sakit hati lah sebab adik kamu main dulu kan. Jadi bila adik kamu main, dia akan berayun. Jadi adik kamu tu akan suka hati lah. Maknanya senang hati, dia berayun lah. Dia berayun. Tapi kamu ni yang di belakang sakit hati, jadi bila kamu sakit hati, maksudnya kamu geram lah. Maksudnya kamu akan bagi adik kamu tu lebih gembira. Maksudnya kamu akan cuba cara kamu ayun. Contohnya dia berayun macam tu. Dia berayun kiri kanan. Kamu rasa geram, kamu pun bagi satu ayunan yang sama frekuensi dengan frekuensi asli ayunan adik kamu tu, maka adik kamu tu terlambung ke atas ke ataupun berpusing balik 360 darjah ke. Itulah, pada masa itulah dia panggil sebagai resonance. Maksudnya kalau daya kamu bagi pada buaian yang adik kamu tu, adik kamu kan dia sedang berayun. Jadi kalau kamu, contohnya adik kamu berayun macam ni, dia sampai pada kamu, ini kamu kan, kamu duduk di tangan sini, ni kamu, ni adik kamu dia adik kamu berayun. Kamu ni, kalau kamu lawan tu, maksudnya frekuensi tak sama. Jadi bila adik kamu berayun, bila sampai di kamu ni, kamu ambil buai tu, kamu ikut ayunan. Itu dipanggil resonance. Itulah dipanggil resonance yang menyebabkan adik kamu tu sama ada tercampak jauh daripada buaian ataupun adik kamu tu berpusing 360 lah main buai. Jadi pada waktu itulah dipanggil resonance. Bukan sepanjang masa dia ada pada satu ketika yang mana amplitude tu mencapai maksimum. Itulah yang dikatakan resonance. Boleh Jadi itu sebenarnya contoh yang mudah lah untuk kita faham resonance. Kalau dalam buku teks tu adalah contoh jambatan. Jambatan tadi tu, tengok sekejap jambatan tadi tu. Ni jambatan ni. Jambatan ini mula-mula dia berayun biasa. Jambatan ni disebabkan oleh ada angin kan. Angin tu, kalau ada angin tu maksudnya daya luar lah. Jadi angin tu dia ada daya luar dan dia ada frekuensi dia sendiri angin tu. Jambatan itu berayun dengan frekuensi dia sendiri juga. Jadi bila jambatan ni akan runtuh, maknanya bila amplitude jambatan ni akan jadi maksimum apabila frekuensi angin itu, yang daya daripada angin punya frekuensi itu akan sama dengan frekuensi asli jambatan itu sedang berayun. Jadi sebab itulah dia akan tolak berhabis pada satu masa. Jambatan itu akan berayun dengan maksimum amplitude dia, lalu runtuhlah, terputus tali ataupun batang-batang besi dan sebagainya. Jadi pada itu kita panggil dia berlakunya resonance. Resonance hanyalah fenomena. Dia bukan kuantiti fizik, dia fenomena macam pantulan. Dia hanya fenomena, dia bukan kuantiti fizik. Macam pelembapan, fenomena sahaja. Boleh? Cikgu. Ya. Kalau yang gelas pecah tu, cikgu. Gelas pecah sama jugalah. Tengok mana tadi yang makcik soprano. Tahu soprano? Yang kalau kamu tengok cerita Allah Akbar, cerita apa ni? Penthouse. Penthouse sedap cerita dia, ada season 3 kan sekarang ni, tapi habis sudahlah. Itu adalah soprano lah yang menyanyi
yang tu kan. Nah, tu soprano. Okey. Gelas macam mana boleh jadi pecah kan? Jarang kamu tengok orang menyanyi lepas tu tiba-tiba gelas pecah. Jarang, mana ada, tak pernah pun sebenarnya. Jarang berlaku. Sebab itu dipanggil resonant. Resonant ni bukan benda yang selalu berlaku. Okey. Bila penyanyi soprano, kalau nyanyi biasa tak boleh soprano ni sebab dia punya getaran itu frekuensinya memang sesuai untuk memindahkan tenaga pada objek. Jadi sebab tu dia sebut penyanyi soprano, bukan penyanyi yang artis Malaysia yang biasa, bukan. Okey, soprano. Okey, menyanyi pada frekuensi yang sikit. Bila penyanyi itu menyanyi, maksudnya getaran udara itu bergetar. Pada udara itu bergetar macam angin tadilah, dalam jambatan tu angin. Sekarang kita udara bergetar, okey, dan gelas itu bergetar. Dia memindahkan tenaga daripada getaran udara, dia akan pergi ke gelas dan gelas itu akan bergetar. Tapi gelas itu bergetar, gelas itu dia akan bergetar, jenis gelas berbeza. Maksudnya bukan sewenang-wenang gelas kaca yang macam kita pakai, bukan. Jenis gelas itu yang spesifik, yang memang betul-betul boleh matching dengan frekuensi penyanyi soprano. Sebab itu kalau kamu tengok di YouTube, kalau kamu sudah explore, gelas itu gelas yang biasanya orang kaya-kaya lah biasanya, yang ada kaki, lepas tu ada tapak dia, lepas tu ada kaca yang gitu bolehlah berlaku. Okey. Tapi macam tadi saya sebut, getaran udara penyanyi itu dia akan sampai pada gelas. Gelas akan bergetar sebab dia ambil tenaga daripada udara yang bergetar tadi itu, maka gelas pun akan bergetar lah. Atom-atom gelas akan bergetar. Jadi bila pada satu masa getaran atom itu akan sama dengan frekuensi asli getaran atom gelas, okey, akan sama dengan frekuensi udara yang digetarkan oleh penyanyi tadi. Jadi pada waktu itu gelas itu akan mencapai amplitude maksimum dan pecah ataupun terlerai lah, ataupun meletup lah. Okey, kamu tak boleh cari di YouTube ni. Tapi bukan sembarangan frekuensi. Okey, bukan sembarangan frekuensi. Biasanya frekuensi yang mencapai tahap yang boleh memindahkan tenaga pada gelas itu adalah frekuensi yang dimiliki oleh suara-suara yang soprano lah, yang kategori soprano. Okey, jadi ini kamu boleh tengok YouTube itulah saya harap tadi. Saya ingatkan kamu ada video yang tentang ni. Ada senang je kamu tak di YouTube tu, ada je ni pasal gelas pecah ni. Tapi sangat-sangat jarang berlaku lah. Sangat jarang berlaku. Kalau berlaku tu pun nasib lah, maksudnya rezeki lah. Ada banyak percubaan di YouTube tu tak berlaku pun, tak boleh berlaku pun sebab frekuensi tu dia special. Dia bukan semua frekuensi. Sebab tu dia panggil frekuensi asli. Frekuensi asli yang objek itu sahaja yang ada. Frekuensi asli yang tahap itulah. Okey. Okey, jadi yang lain tak ada, yang lain-lain tu dia punya sampingan lah. Saya fokuskan kepada yang buku teks sahajalah sebenarnya. Okey. Jambatan. Lepas tu ayunan bandul. Itu aktiviti tahun lepas diorang buat, walaupun COVID tahun lepas, jadi tapi diorang buat diam-diam lah di Makmal sana. Ni. Ini kamu buat di Makmal ni kalau sekolah buka. Sama ada tahun ni, tahun depan lah. Okay. Jadi yang ini, ni kamu cerita tadi, kita ambil bandul ni, kita potong tali dan potong tali. Yang ini kita akan ayunkan duluan. Ini potong tali ikut saiz dia lah, maknanya daripada pendek pergi panjang. Yang X ini adalah kita punya starting kita akan ayunkan dulu. Okay, bila kita, ini satu tali yang sama ni. Kita ayunkan X, bila kita ayunkan X, A akan berayun lah, B semua ni akan berayun lah. Okay, tapi pada satu masa nanti kamu akan tengok ayunan X ini
dia akan sama dengan bandul yang sama panjang dengan dia, iaitu bandul D. Ni X dengan D. Alamak, elektrik tiada. Okey, jadi X dengan D akan sama berayun. Kamu boleh dengar lagi kan? Blackout ni rumah saya ni. Okey, jadi tak apa. Nanti kamu tengok rakaman lah. Jadi X dengan D ni dengan X akan berayun sama akan berayun sama amplitude. Tapi ini kamu tengok di YouTube dulu lah macam mana aktiviti ni buat lah. Okey. X dengan D ni, D antara A, B, C, D, E, F, D akan berayun paling tinggi, paling banyak amplitude dia. Antara A sampai F, D adalah paling tinggi amplitude dia. Okey, X ini sama amplitude dengan D. Maksudnya X pun paling tinggi amplitude dia. Okey. Jadi ini tak apa, ini jangan bimbang. Kalau kita buat kita akan nampak lah. Tapi saya cadangkan kamu tengok YouTube lah. Okey, kamu tengok YouTube apa yang sebenarnya berlaku. Dia sudah terangkan di sini ni, setakat ada yang tak faham lagi lah. Jadi saya cadang kamu tengok YouTube. Cari sahaja, type saja bandul Barton. Bandul Barton banyak sekolah yang sudah buat. Saya punya video pun ada budak-budak dia orang rakam yang tahun lepas punya. Ada saya simpan sini. Okey, tapi tak sempat tunjuk lah sekarang ni. Diorang di Mak Mutiara yang sekarang diorang sudah buat tahun lepas secara senyap-senyap lah di Makmal walaupun COVID tapi dengan SOP lah. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi ada kuis ataupun ada latihan simple. Link saya akan share di grup lah. Jadi sebab blackout ni saya tak tahulah kenapa ni blackout, jadi saya rakam ni pun sebenarnya mau habis sudah ni jadi itu sajalah untuk kali ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.